Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak mengulas satu kenyataan yang mengatakan bahawa rakyat Sabah esok kena mengundi Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional ialah kerajaan persekutuan dan kononnya kerajaan negeri mestilah sama dengan kerajaan persekutuan. Jadi saya nak beritahu bahawa kenyataan ini adalah tidak benar sama sekali kerana kerajaan Muhyiddin sudah pun tumbang, sudah pun kehilangan majoriti dan hari ini tidak ada Perdana Menteri baru, tidak ada pembubaran parlimen hanya kerana hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong masih berada di IJN dan dia belum menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap. Ini kena jelas. Maknanya pada hari esok saya menyeru kepada semua rakyat negeri Sabah kalau mahu mengundi parti yang akan memerintah di peringkat persekutuan sama dengan kerajaan negeri, maka pada hari esok saya merayu kepada rakyat negeri Sabah mengundi Barisan Nasional. Kenapa? Kerana bila-bila masa saja daripada sekarang akan berlaku pilihan raya umum yang ke-15 dan insya-Allah Barisan Nasional akan menjadi pemerintah Malaysia. Jadi kalaulah teori Syafiq Abdal, teori Muhyiddin Yassin mengatakan kena pilih Perikatan Nasional kerana Perikatan Nasional ialah kerajaan yang memerintah persekutuan, maka sewajarnya rakyat Sabah mengundi Barisan Nasional kerana lagi 1-2 bulan Barisan Nasional akan ditabalkan sebagai kerajaan persekutuan insya-Allah. Apa nas, apa bukti, apa dalilnya? Saya nak beritahu dalilnya mudah. Muhyiddin ada 112, 113 orang saja yang menyokong dia. Maknanya kalau dia hilang 1-2 orang, dia sudah bukan lagi Perdana Menteri. Dan telah jelas 2 kali pengundian di parlimen dia ada 111 orang. Bila ada 111 orang ni tuan-tuan, maka dia sebenarnya tidak mempunyai cukup kerusi untuk membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Okey. Dan nas yang kedua ataupun dalil yang kedua ialah hari ini Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengesahkan banyak di kalangan ahli parlimen daripada Barisan Nasional tidak lagi menyokong Muhyiddin. Tidak menyokong Muhyiddin bukan kerana mereka ini suka pada Anwar Ibrahim. Jangan silap anggap. Jangan ingat ahli parlimen BN yang mula peringkat awal 10 orang sekarang dah jadi 19 orang, besok lusa boleh jadi 10, 20, 30 orang ni. Bukan kerana mereka ni nak kepada Anwar Ibrahim. Jangan silap. Kerana kita mahu kerajaan hari ini tumbang, kerajaan yang zalim, kerajaan yang menindas rakan-rakan sekutunya sendiri. Kita nak kerajaan ini tumbang supaya pilihan raya dapat diadakan, supaya rakyat boleh membuat keputusan once and for all untuk tolak pemimpin-pemimpin yang dia tak nak dan pilih kerajaan yang baru. Kita nak benda ni berlaku segera, kita nak pilihan raya umum berlaku segera. Jadi bila mana Zahid mengatakan bahawa kebanyakan daripada ahli parlimen BN yang kecewa apabila pemimpin BN ditindas, apabila presiden, mantan presiden nak dianiaya oleh Muhyiddin melalui proses mahkamah yang berniat jahat, yang ternyata bersifat malicious prosecution ataupun juga bersifat bersifat selective prosecution. Kita nak supaya ianya dihentikan. Kita tak nak lagi kerajaan Muhyiddin yang menindas rakan-rakan dan menikam belakang. Saya nak beritahu juga hari ini kita tengok kenyataan Taqiyuddin mengatakan bahawa UMNO membuat keputusan tidak merujuk kepada PAS. Saya nak beritahu Taqiyuddin, bila dah 2-3 kali PAS buat keputusan tak merujuk UMNO, maka tak ada salahnya UMNO buat keputusan tidak merujuk PAS. Saya nak beritahu Taqiyuddin adalah orang yang bertanggungjawab merosakkan hubungan UMNO dengan PAS. Kenapa?
Kena fikir sendiri. Jangan lupa bahawa Mahathir ni ialah pengkhianat bangsa. Mahathir ni lah orang yang telah mengkhianati UMNO. Lepas 22 tahun kita angkat dia jadi Perdana Menteri, kita angkat dia jadi Presiden UMNO, dia khianat kepada UMNO, dan hari ini dia mengesahkan dia terlibat dalam pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang dah terdedah. Mahathir sendiri cakap dia terlibat dalam pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Maknanya memang sahlah Muhyiddin ni barwa kepada Mahathir. Dan apabila Mahathir nak buat perhimpunan yang dipanggil sebagai Perhimpunan Penyatuan Kongres Maruah Melayu, PAS tak bincang pun dengan UMNO. PAS mengambil keputusan bersendirian menghantar wakil. Akhirnya UMNO ni terpaksa menghantar Anwar Musa menjadi wakil UMNO pula. Tak ke jahanam. Jadi kita kalau nak ikut PAS ni, kita ikut benda yang baik je. Benda yang baik, pergi masjid, pergi surau, pergi buat kebajikan, pergi menegakkan Islam, nak melaksanakan benda-benda yang baik, semua ni kita ikut. Tapi kalau PAS punya pemimpin, bukan semua, saya merujuk 2-3 orang geng-geng yang berada di Publica yang duk isap sigar dengan Hamzah Zainuddin. Orang macam Menteri Besar Terengganu, orang macam Taqiyuddin, orang macam At-Takiri. Saya tak rujuk semua. Kalau dah orang-orang macam ni membawa UMNO ke arah kerosakan. Contohnya tadi kita tak pasal-pasal, kita ni terpaksa pula menghadiri program yang dianjurkan oleh musuh kita, oleh orang yang benam kita, orang yang fitnah kita. Jadi mana datang logiknya? Kedua, kita lihat bila mana Azmin mengambil keputusan, Azmin mengambil keputusan untuk mencadangkan supaya Mahathir diberikan peluang untuk memerintah 5 tahun, cukup 1 penggal. Kita tengok PAS tak merujukkan kepada UMNO, tiba-tiba PAS buat apa? PAS bukan PAS yang semuanya tuan-tuan, hanya Taqiyuddin, iaitu Setiausaha Agung PAS, telah membuat pengumuman bagi pihak keseluruhan 18 orang ahli PAS. Saya tak tahulah dia rujuk ke ahli PAS ni ataupun tidak. Tetapi tanpa merujuk kepada UMNO, yang mana UMNO dan PAS telah telah menandatangani piagam untuk menjalinkan kerjasama di dalam muafakat nasional. Kita lihat mereka 18 orang dikatakan oleh Muhyiddin menyokong penuh kedudukan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Jadi hari ini juga kita nak ingatkan kepada Taqiyuddin. Secara senyap-senyap Taqiyuddin bersekongkol dengan manusia-manusia yang saya sebut ini, termasuk Isyamuddin, Tun Hussein, termasuk ada 1-2 orang lain. Mereka telah menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Perikatan Nasional, menubuhkan parti yang dipanggil Perikatan Nasional secara senyap-senyap. Ini pun tidak pernah merujuk kepada pihak UMNO. Jadi saya nak beritahu dengan Taqiyuddin, kalau kali ini UMNO mengambil keputusan menghentikan sokongan ke atas Muhyiddin Yassin, dia kena terima. Ini adalah keputusan UMNO. UMNO ada hak dia. Macam mana PAS ada hak untuk membuat keputusan tanpa merujuk kita, kita juga ada hak. Kita juga ada hak. Tapi ada setengah-setengah orang terus menganggap bahawa UMNO hari ini bersekongkol dengan Anwar Ibrahim. Ini juga tidak benar sama sekali. Saya nak beritahu, UMNO hari ini tidak boleh menukar kerajaan melalui kedudukannya. Dengan kedudukannya hanya ada 42 kursi dalam BN. Kita tak boleh. Jadi kena faham, kenapa UMNO menggunakan Anwar Ibrahim, kenapa BN menggunakan Anwar Ibrahim, untuk memastikan pilihan raya umum Malaysia ini dapat disegerakan. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita melalak pun, kalau UMNO melalak, kalau katalah 30-40 orang UMNO tarik diri daripada kerajaan ni. Kerajaan ni saya nak beritahu, dia ada 111, kadang-kadang 112, kadang-kadang 113. Kalaulah Datuk Najib dah kata dia ikut pucuk pimpinan parti, kalaulah Zahid dah kata memang ramai di antara ahli parlimen BN, ahli parlimen BN yang menyokong Anwar Ibrahim, saya beritahu terus terang, kalau 2 orang ni
dua orang ni tarik diri daripada kerajaan Muhyiddin Yassin. Kerajaan ini sudah tumbang. Tetapi boleh tak dua orang ni mengusulkan di parlimen? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mereka dah tukar Ad Harun, ni orang yang dilantik oleh Mahathir sebagai pengurusi SPR. Hari ini Muhyiddin lantik Ad Harun sebagai Speaker Dewan Rakyat. Maknanya, kalau kita bawa usul untuk undi tak percaya kepada Perdana Menteri, memang tak boleh jadi. Sebab apa? Sebab mereka akan kebelakangkan usul ini. Mereka akan ketepikan usul ini. Jadi, apa yang berlaku, saudara, hari ini UMNO kena fikir di luar kotak. Macam mana cara nak memastikan pilihan raya umum diadakan segera? Cara dia mudah. Kita sokong Anwar Ibrahim. Kita sokong Anwar Ibrahim. Tetapi bila Anwar Ibrahim nanti mendapat sokongan, hari ini dia kata dia ada 123 ahli parlimen. Jadi bila Anwar Ibrahim pergi, menghadap tuanku, kita difahamkan hari ini tuanku sepatutnya ada perjumpaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sampai sekarang kita tak dengar khabar. Seperti mana yang saya jangkakan, saya yakin bahawa Anwar Ibrahim tidak mungkin akan dapat menghadap tuanku, dan bila tuanku mungkin dah keluar daripada AJN nanti, akhirnya tuanku akan berjumpa dengan Muhyiddin Yassin untuk membenarkan supaya parlimen dibubarkan. Saya tahu ramai orang tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kan? Tetapi saudara, apabila Anwar sudah mengutus surat, maka menjadi tanggungjawab. Menjadi tanggungjawab. Dakwaan Anwar itu perlu disiasat, diperiksa. Dan saya yakin tuanku akan panggil Anwar dan meminta Anwar mengemukakan bukti. Kalau betul Anwar ada 123 orang telah menandatangani SD, maka seperti mana yang berlaku ketika nak melantik Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir mengosongkan kursinya, maka perkara yang sama akan berlaku, iaitu tuanku mungkin akan panggil ke semua 123 orang ahli parlimen yang dikatakan oleh Anwar telah pun memberikan sokongan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau ketika itu ahli parlimen yang 123 ni, 19 daripada UMNO mengatakan mereka mahu parlimen dibubarkan. Ketika itu tuan-tuan, Anwar daripada 123 tolak 19, tinggal 104. Muhyiddin daripada 113 tolak 19, sudah hilang majoriti. Maka tuan-tuan, ketika itu terletak di bahu tuanku sama ada dia mau melantik seorang interim Prime Minister ataupun dia mengambil keputusan untuk membubarkan parlimen. Inilah sebenarnya tuan-tuan, kita kena bersangka baik kepada kepimpinan UMNO. Saya yakin bahawa apa yang UMNO lakukan lebih kepada nak memastikan parlimen dibubarkan. Kerana hari ini tuan-tuan, bukan setakat ekonomi kita dah teruk, bukan setakat negara ini tidak ditadbir dengan baik, bukan setakat hari ini kita punya foreign direct investment semakin merudum, kita punya bursa saham Kuala Lumpur menjadi semakin parah. Saya nak beritahu dengan saudara, yakinlah tuan-tuan, satu-satunya cara untuk memastikan bahawa kita memperolehi sebuah kerajaan yang stabil dan ekonomi dia mantap, tidak lain tidak bukan kita perlu adakan pilihan raya umum segera. Kerana dengan mengadakan pilihan raya umum segera, barulah rakyat boleh membuat pemilihan, rakyat boleh memilih sebuah kerajaan yang saya yakin akan jauh lebih stabil berbanding dengan kerajaan yang ada hari ini. Kalau dibenarkan Anwar Ibrahim angkat sumpah sekalipun, berapa orang tuan-tuan yang akan boleh menyokong? Kalau setakat 123 orang, tiba-tiba Mahathir bawa dia punya 11 beg, beli 11 orang, maka kerajaan ini juga akan runtuh. Jadi dengan ketidakstabilan ini, saudara, yakinlah bahawa ke bawah duli yang Maha Mulia insya-Allah akan membuat pemilihan yang terbaik, dan saya secara peribadi yakin bahawa pilihan yang bakal tuanku buat ialah dengan menyerahkan kembali
kuasa kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.